Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama dengan saya lagi sekali Datuk Dr. Ismail Saleh, pengarah komunikasi Amanah Ni Kedah, dalam satu lagi siaran live FB secara langsung dari page ataupun channel Perspektif. Dan hari ini adalah 3 Jun 2021. Kita akan membicarakan satu tajuk, mengupas satu tajuk yang sangat penting, yang sangat relevan, yang ada di depan kita pada hari ini, yang berkait dengan keseluruhan rakyat dalam negara kita pada hari ini. COVID-19, pandemik COVID-19, lockdown ataupun PN down ataupun lockdown. Bersama dengan saya lagi sekali ahli panel yang selalu saya undang, ahli Parlimen Pokok Senar, Naib Amanah, yang berhormat Datuk Mahfuz Haji Omar. Apa khabar, Datuk? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih anda mengundang buat sekian kali. Okey, Datuk. Kita di Kedah sekarang ni dua-dua tau. Halus tak ni? Ya, halus tak. Satu PKPD, satu lagi PKP, kita sebut dululah total lockdown lah. Dua-dua ni. Jadi Datuk duk kena lock ni macam mana ni dalam menangani Parlimen Pokok Senar? Ya, tapi alhamdulillah, walaupun dalam suasana PKPD dan PKP yang kadang-kadang kita pun tak tahu nak beza mana satu PKP, mana satu PKPD kan. Dan saya percaya ramai pegawai yang terlibat pun jadi pening. PKP depa kata bukan PKP saja, depa istilah kata total lockdown. PKP total lockdown. Ada pula PKPD, iaitu pergerakan kawalan yang diperketatkan. Yang tu total lockdown sepatutnya lebih ketat dan lebih sendat, tapi nampak macam total lockdown pun macam tak ada total lockdown. Tapi walau bagaimanapun saya mendapat kerjasama daripada pihak keselamatan untuk kami daripada Pusat Iman ni dapat bergerak bagi membantu masyarakat yang terkesan, khususnya mereka yang terjejas dengan pendapatan ekoran daripada PKP sebelum ini dan PKPD, yang mereka tak boleh bergerak dan tak boleh nak cari makan. Jadi ini saya ucapkan terima kasihlah pada pihak keselamatan, pihak polis yang faham tentang tanggungjawab ahli Parlimen. Walaupun saya tak potong allowance saya 3 bulan atau macam menteri-menteri, ada orang duk tanya, ada orang komen macam mana ahli Parlimen ni tak mau potong sama lah. Ada orang bagi cadangan, kata patut kena tak ambil allowance untuk macam mana menteri-menteri tak ambil gaji mereka 3 bulan. Saya nak bagi tahulah bahawa saya hari-hari guna duit allowance. Hari-hari. Saya percaya yang berhormat pun selaku adun, ialah adun tu kecil lah, 1 dun. Saya ni hari-hari 3 dun saya guna duit poket daripada allowance. Saya bukan ada pendapatan lain. Pendapatan saya hanyalah daripada allowance ahli Parlimen hari-hari. Jadi saya tak tahulah berapa banyak yang saya dah potong untuk membantu rakyat. Cuma saya tak potong masuk tabung yang diuruskan oleh kerajaan. Saya potong terus masuk kepada rakyat, iaitu dengan beri bantuan makanan dan sebagainya untuk membantu rakyat. Malah klinik pun kita bantu. Tak cukup laptop baru ni di klinik kesihatan Pokok Senar. Tak cukup laptop untuk mereka nak key in, nak panggil orang untuk diberikan suntikan vaksin. Tak ada PA system. Sebab mereka kata duk renggah dengan suara saja. Saya beri satu portable PA system untuk kemudahan mereka, nak meringankan mereka. Jadi ini yang kegiatan harian yang dilakukan. Jadi saya fikir bahawa tak timbul isu kata ahli Parlimen ataupun adun daripada pembangkang ni, khususnya daripada PH ni, tak potong gaji macam mana MP tak macam menteri-menteri dan juga timbalan menteri yang potong 3 bulan. Kami ni dah tak tahu berapa lama dah, sejak daripada PKP yang pertama, hari-hari guna duit sendiri, duit sendiri. Okey. Tajuk kita ni berat, Datuk. Jadi untuk membicarakan satu tajuk yang seperti rupa, mungkin ada baiknya saya bagi sedikit latar belakang.
sebelum ini apa yang berlaku dalam negara kita. COVID-19 bermakna tahun 2019, coronavirus dikenal pasti di Wuhan, China. Hanya sebulan selepas tu masuk dalam negara kita melalui pelawak-pelawak daripada China dan juga orang kita yang duduk China balik. Jadi Januari 2020 telah ada kes dalam negara kita. Gelombang pertama, gelombang kedua. Gelombang pertama Datuk 22 orang dan landai, tak ada masalah apa-apa. Gelombang kedua kita telah mengadakan, masih itu masa zaman kerajaan PH lagi. PH. Dr. Zul, kita berjaya melandaikan dan dia tidak ada kes selama 11 hari. Ya. Landai 11 hari tak ada kes. 22 kes. Tidak ada kes harian. 22 kes, tidak ada kes. 20 kes untuk 3 minggu, lebih kurang 3 minggu. Lepas tu tak ada kes lah. Yang tu yang maksud landai. Ya. Landai 11 hari. Ya. Lepas tu baru ada kes gelombang kedua pula. Gelombang kedua ni kita telah buat PKP yang pertama, yang ketat, lockdown, total lockdown. Itu selepas pada kejatuhan. Ya, itu kerajaan PN. Ya. Lockdown tu sekitar bulan 3 lah tu. Ya. Sekitar bulan 3. Dan lockdown ini juga telah berjaya mengawal lagi sekali curve ataupun lekuk, maknanya berjaya mengawal sehingga hampir kosong. Sebab apa hampir kosong? PKP yang pertama tu. PKP yang pertama tu. Tapi gelombang kedua. Gelombang pertama tadi tak ada PKP apa? Ya. Gelombang kedua hampir kosong, landai. Sebab hampir kosong ni macam ni. Ada kes tetapi bukan lokal. Ya. Kita anggap yang lokalnya kosong. Jadi habis cerita 1, 2. Mulai September 2020 sekali dengan pilihan raya Sabah. Ya. Inilah bermulanya gelombang ketiga. Gelombang ketiga sampai hari ni Datuk, dia ada 2 peak. Gelombang 3 ni dia naik sekali. PKP 2 turun, tapi turun tak landai tu. Turun sampai 900 aja. Lepas 900 tu sehari je 900. Naik sekarang ni sampai 9,000 baru ni. Jadi gelombang ketiga sekarang ni peak ataupun puncak yang kedua. Sekarang apa yang berlaku Datuk? Apa yang berlaku? Kita bukan sahaja ada gelombang kedua, tetapi kita kalau kita tengok peringkat dunia, kita nombor 49, nombor 39 dalam dunia sekarang. Dia punya ranking dengan 1,5 juta lebih kes dalam negara kita. Mula daripada 100 lebih Datuk, potong habis termasuk China. China sekarang nombor 100 lebih lah. 90,000 kes. China berhenti di situ. 85,000 masa tu, tambah 5,000 lagi, 90,000 berhenti di situ. Kita naik 1,5 juta, kita nombor 39 dari segi ranking. Dari segi ranking pesakit per 1 juta, kita nombor 1, mengatasi India. Dari segi ranking numbers kes baru, kita top 10. Nombor 1 sudah tentu India, Brazil, Argentina, Colombia, US. Tapi kita top 10 lah tu. Ni jangan kira population, kira angka kes saja. Dan dalam konteks kita, ICU sekarang ni paling tinggi, maksimum 800 orang lebih dah. Hampir 900 dalam ICU. 400 orang lebih, separuh menggunakan ventilator. Hak mati yang terbaru 126 hari ni adalah number baru. Number baru. Tak cukup yang tu Datuk. Projection ke depan nanti. Kalau tidak dibuat apa-apa, projection ke depan nanti dalam masa 2-3 bulan daripada sekarang, angka kita akan mencecah 20,000. 20,000 satu hari dan mati 200 satu hari. Datuk, suasana yang sangat serius. Satu kegagalan oleh kerajaan. Ya, rakyat ada peranan, SOP ada peranan, tetapi sebelum itu lagi, sebelum SOP, sebelum rakyat itu, kerajaan. Jadi inilah kegagalan yang pertama kerajaan. Pasal apa tak boleh kawal macam tu? Pada masa gelombang 1, 2, dunia memuji negara kita sebagai negara contoh, negara terbaik yang mampu mengawal. Tapi kali ini dunia mengutuk negara kita pasal tak mampu untuk kawal. Datuk, pasal apa Datuk? Ya, pertama terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Ismail yang memberikan mengimbau balik
kepada senario yang berlaku terhadap serangan COVID yang melanda negara kita. Dan saya lihatlah bahawa satu kejayaan yang pertama ni, kerana kita begitu memberikan perhatian yang serius pada waktu itu. Pertama, di peringkat awal kerajaan PH memberikan perhatian yang begitu serius terhadap kes yang masih kecil pada waktu itu, hanya 22 kes. Jadi maknanya kita memberikan tumpuan bagaimana untuk memastikan supaya 22 kes itu dia tidak berkembang menjadi kes yang merebak macam mana yang berlaku sekarang. Tetapi itu telah terjadi dan itu telah pun berlaku di sebaliknya selepas daripada kejatuhan kerajaan PH. Ini disebabkan oleh kepimpinan kerajaan yang ada pada hari ini, yang semasa mereka berada dalam kerajaan PH pada waktu itu tidak memberikan fokus kepada bagaimana nak menghadapi situasi COVID. Yang mereka berikan fokus ialah bagaimana untuk merampas kuasa. Jadi menyebabkan di bawah ini pun bagi saya bahawa frontliner pun jadi bercelaru apabila sepatutnya kita bersatu pada waktu itu untuk memfokuskan kepada kepentingan keutamaan negara dan rakyat bagi berhadapan dengan kes pandemik COVID yang baru melanda kita. Tetapi sebaliknya beberapa kerat di kalangan politician yang ada dalam kerajaan yang ada pada hari ini pada waktu itu boleh mengambil ruang di saat orang lain memberikan tumpuan, pihak-pihak lain yang punya kejujuran, punya keikhlasan, memberikan tumpuan nak mengatasi masalah negara pandemik COVID-19 ni, tapi mereka memberikan tumpuan kepada hal-hal yang berkaitan dengan politik. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Politik jadi tak stabil. Politik negara ini tidak stabil. Bila politik negara tidak stabil, kerajaan yang mengambil alih pada hari ini, yang merampas kuasa rakyat ini, akhirnya mereka lebih menumpukan kepada bagaimana nak menstabilkan politik daripada nak menstabilkan, melandaikan lekuk rangkaian COVID-19 ini. Jadi mereka memberikan tumpuan kepada bagaimana nak menyelamatkan soal politik mereka. Sebab itu timbul isu darurat yang pernah kita ulas sebelum daripada ini, dan akhirnya mereka tidak dapat memberikan fokus kepada hal-hal yang sepatutnya mereka berikan tumpuan kepada bagaimana nak melandaikan lekuk yang berlaku dalam negara kita. Jadi ini menyebabkan akhirnya kita lihat yang kedua saya nak sentuh ialah pertama, kita seronok, kita kata ini kejayaan. Inilah kerajaan yang ada pada hari ini. Mereka berjaya di peringkat gelombang kedua, PKP yang pertama, gelombang kedua tu kononnya mereka berjaya. Jadi mereka akhirnya dibayangi dengan kejayaan yang kononnya inilah kehebatan mereka. Akhirnya mereka sendiri yang mewujudkan suasana situasi yang walaupun mereka menyalahkan rakyat, tetapi hakikatnya bagi saya bahawa apa yang berlaku yang kononnya dikatakan rakyat tak patuh SOP, yang dituduh tak patuh SOP, disebabkan oleh apa? Siapa? Oleh pemimpin-pemimpin yang mewujudkan suasana ketidakpercayaan rakyat terhadap apapun peraturan yang dibuat oleh kerajaan. Kenapa? Kerana wujudnya dui standard. Pelaksanaan SOP dui standard. Contoh saya kata isu timbalan menteri wilayah boleh ambil cuti sampai berapa puluh hari, cuti pergi ke luar negara, balik daripada luar negara tidak melalui proses kuarantin yang sepatutnya di tempat kuarantin, tapi kuarantin di rumah. Pada waktu itu Perdana Menteri pergi ke luar negara, luar negara dan dibuat pindaan dalam ordinan darurat ini membolehkan supaya VIP ini, menteri-menteri ini yang pergi ke luar negara, mereka hanya perlu kuarantin saya ingat dalam berapa hari saja, 10 hari. Jadi akhirnya rakyat mempersoalkan kenapa wujud keadaan dui standard ini, SOP dui standard. Akhirnya baru patah balik jadi 14 hari. Itu contohlah bagi saya, contoh bagaimana keadaan SOP yang tidak diperlihatkan keseimbangan, keadilan kepada semua orang.
Yang ketiganya bagi saya bahawa kerajaan hari ini dia terlalu pegang pada satu kitab, pada satu buku, pada satu pandangan, kepada satu mazhab. Jadi mazhab, kalau ada orang yang bawa pandangan-pandangan yang berbeza bagaimana nak menangani masalah ini, masalah nak melandaikan lekuk COVID ni, dia kata itu pandangan-pandangan yang tak perlu diambil kira. Jadi ini keadaan yang berlaku. Keegoan kerajaan yang ada sekarang. Contoh macam kumpulan 46 orang pakar kesihatan awam yang kebanyakan saya dipahamkan majoritinya ialah kumpulan pakar kesihatan awam yang diketuai oleh bekas ketua pengarah ketua pengarah Tan Sri Abu Bakar, dan juga dalam itu ada juga bekas timbalan ketua pengarah Christopher Lee, Dr. Christopher Lee, Prof Adiba yang memberikan pendapat-pendapat, pandangan-pandangan apa yang sepatutnya dilakukan. Tapi bagi saya kerajaan ini kau sombong, angkuh. Kerajaan sombong dan kerajaan angkuh, tak mau nak dengar pandangan-pandangan daripada kumpulan pakar. Jadi sebab itu sehingga saya agak sedih lah apabila ada orang menyuruh supaya semua tim di KK Kementerian Kesihatan tu diganti dengan tim baru. Saya ni bukan, saya tidaklah nak menyalahkan kepada tim yang diketuai oleh Tan Sri Ketua Pengarah dan sebagainya. Sepatutnya political will ni yang perlu ambil decision, perlu buat satu keputusan yang tegas, yang jelas. Ini kumpulan pelaksana. Jadi kalau decision tak boleh dibuat oleh kepimpinan negara, Perdana Menteri dan menteri-menteri, jadi macam mana orang nak melaksanakan tugas? Jadi kalau Perdana Menteri, kalau timbalan, kalau menteri-menteri kabinet, Majlis Keselamatan kata, kita kena ambil kira 46 orang pakar ni, panggil mereka, tubuhkan satu badan yang membabitkan semua orang yang ada dalam 46 orang ni, dalam pakar ni, bersama dengan Kementerian Kesihatan, barulah kita boleh mampu untuk memastikan supaya apa yang kita harapkan itu boleh menurun sampai akhirnya kita tak perlu banyak package untuk nak hadapi dengan satu jumlah keuangan yang cukup besar. Sedangkan macam disebut tadi, yang Muhammad sebut tadi, China sekali PKP, Australia sekali PKP, habis. Jadi kita ni tak tahu PKPD, total lockdown, tak tahu hak mana. Datuk, gelombang kedua, gelombang ketiga, pelaksana sama, gelombang satu sama. Gelombang kedua, gelombang satu, kes masih kecil. Dia tidak perlu kepada satu strategi khusus. Tapi gelombang ketiga luar biasa, ramai, besar, sehingga kerajaan perlu kepada strategi khusus. Inilah intipati surat 46 pakar tu, Datuk, yang dihantar kepada Perdana Menteri pada Januari tahun ni, bulan 1, sekarang bulan 6 bulan lepas, dan mengungkapkan satu persatu apa yang berlaku sekarang ni. Ramalannya tepat. Apa yang berlaku sekarang ni adalah apa yang diramalkan oleh 46 pakar tu pada masa itu. Datuk sebut tadi ni political will satu, Datuk. Yang sebenarnya bukan saja political will, strategi tak ada langsung. Tak peduli langsung, tak peduli. Kerajaan yang ada sekarang ni tak peduli, tak ambil kisah, tidak ada strategi khusus. Selangor ada strategi khusus. Tapi bila berlaga dengan politik ni, dia tak boleh buat juga. Kan? Jadi maknanya, saya nak sebut lagi sekali, Datuk, bahawa kegagalan ini sebelum menyalahkan rakyat adalah kegagalan policy maker, kegagalan strategi, kegagalan daripada kerajaan. Komen itu. Sebab itu saya kata, kita harus bermula dengan political will ni, Muhammad. Sebab political will ni mereka yang kena buat decision dari segi policy maker dan sebagainya, mereka yang buat keputusan. Kalau mereka buat keputusan, mereka kata bahawa pandangan 46 pakar ini mesti diambil kira, wajib diambil kira. Jadi panggil ketua pengarah, panggil malang ketua pengarah, panggil tim yang ada ni. Kita macam saya cadangkan tadi, saya kata bentuk satu badan khusus yang membabitkan 46 pakar ni. Sebab 46 pakar ni pun, mereka ni bekas yang pernah berkhidmat dengan perkhidmatan awam, dengan Kementerian Kesihatan. Tak kalah kita nak
Kalau 46 ini Tok Mudin, Tok Bidan, takkanlah apa nama orang ramai nak peduli kan. Jadi kita kena sebab itu saya sangat kecewa bila Yang Berhormat kata bahawa surat cadangan daripada 46 pakar ini dihantar terus direct kepada Perdana Menteri. Saya tak tahulah Perdana Menteri dia baca ke tidak. Padahal dia ada penasihat yang berkaitan dengan kesihatan, Tan Sri Dr. Jamilah. Saya tak pastilah sama ada Perdana Menteri baca ataupun Perdana Menteri minta dibaca oleh orang lain dan kemudian dia pun tak faham apa satu. Jadi akhirnya tinggallah tetah itu bertapuk di atas meja dia. Jadi bagi saya lah bahawa apa yang sepatutnya ialah dia mesti bermula daripada political will. Kalau political will boleh buat satu decision, polisi, baru akan lahir strategi yang baik. Kalau kita gagal buat satu decision, satu polisi yang jelas, jadi mana nak datang strategi? Itu yang jadi strategi lintang pukang. Bagi saya bahawa strategi kita sekarang strategi lintang pukang. Strategi itu bukan saja Perdana Menteri, tapi juga Menteri Kesihatan. Dua timbalan dia. Jadi Kementerian Kesihatan yang ada menteri dia, yang ada timbalan dia. Dan menteri lagi, kita pun tak tahu dia buat apa. Jadi gagal apa yang berlaku sekarang ni adalah gagal polisi dan juga strategi. Itu gagal yang pertama, Datuk. Yang kedua, kes kita yang lagi cepat sekarang ni di antara lain disebabkan oleh ada varian baru, Datuk. Varian yang kita nampak yang ada sekarang adalah daripada India, daripada South Africa dan juga daripada UK. Dan sekarang ni dalam negeri-negeri, dalam negara kita ni, hampir semua negeri dah varian tu telah ada. Dia sangat agresif, dia lebih cepat, dia lebih cepat dari segi jangkitan. Datuk, dia tak main ikut kapal laut, Datuk. Varian ni dia main ikut sempadan airport. Bagaimana satu lagi yang saya nak sebut, gagal kerajaan ialah mengawal sempadan udara, yang sehingga apabila gagal, inilah mai COVID varian baru ni. Pasal daripada UK adalah orang daripada UK mai, daripada India orang daripada India mai, daripada South Africa mai. Datuk, ni macam mana tak kawal langsung sempadan ni, Datuk? Sila. Itu yang saya pun heran. Yang mereka sebut sebelum ini, mereka kata kita tutup semua pintu sempadan udara ke darat ke bagi khususnya penerbangan di negeri yang mempunyai kes yang tinggi. Jadi sepatutnya mereka dah kenal pasti Kementerian Pengangkutan perlu berkomunikasi dengan Kementerian Kesihatan dan juga jawatankuasa yang dipengurusi oleh KJ berkaitan dengan vaksin ini, mengenal pasti untuk melihat negeri mana. MKN sepatutnya memberikan nasihat kepada Kementerian Pengangkutan. Okey, sekarang kita berhadapan dengan masalah varian Afrika. Okey, kena stop penerbangan pada Afrika. Kita ada varian daripada UK. Kita kena stop penerbangan daripada UK dan apa-apa connecting flight daripada UK, daripada Afrika maupun daripada India. Ini sepatutnya. Tapi kalau kita dengar report daripada Malaysian Airport Holding bahawa dalam April lebih daripada 500,000 penumpang antarabangsa mendarat sampai ke negara kita. Lebih daripada 500,000, maknanya 548 ke 584 ribu, 500 ribu lebih. Jadi bagi saya, kalau 500 ribu ni yang mereka datang dari maknanya pelbagai negara, dan kemungkinan mereka datang daripada negara yang tidak punya jangkitan yang tinggi, tetapi negara tersebut juga mempunyai rakyat dia yang mempunyai hubungan dengan rakyat di negara-negara yang ada jangkitan yang tinggi. Jadi dia punya kesan pembawaan varian daripada luar negara ini, daripada UK, daripada India, daripada Afrika ni, dia begitu meluas. Jadi kalau 500 ribu, saya cuba kita katakan 500 ribu ni kalau dia terlepas lah dalam 10 orang, saya tak fikir perlu terlepas banyak. Kalau 10 orang saya terlepas daripada
skrin. Maknanya kerajaan mereka tak melalui, mungkin melalui sebab kalau menteri pun balik daripada Turki menteri Sekutum Mawar ni dia balik daripada Turki, dia boleh terlepas. Dia kata dia tak tahu, kata kena pergi pakai gelang dulu dan sebagainya, kena kuarantin dulu, dia pergi ke mana-mana dan sebagainya. Mujurlah dia tidak menjadi pembawa kepada apa-apa varian. Tapi gambarannya kalau seorang menteri dia boleh terlepas, orang lain pun macam tu juga. Maknanya kadang-kadang pihak kesihatan yang ada di airport, pihak immigration, dia terlepas pandang. Kalau 10 orang saja terlepas, 10 orang itu ada bawa varian-varian tertentu. Jadi sudah tentu merebak luas. Jadi ini yang saya persoalkan. Apa sebenarnya keputusan kerajaan yang melarang apa-apa penerbangan daripada negara-negara yang mempunyai kes yang tinggi, khususnya daripada UK, daripada Afrika dan juga daripada India. Ini isu dia. Jadi nampak sangat kita ni lemah bagi saya. Sebab itu Israel boleh masuk dengan penerbangan dia, buat pengintipan. Kemudian baru-baru ni kapal perang China boleh masuk sampai berapa belas buah kapal perang China. Jadi kelemahan kita ni, kelemahan Kementerian Pengangkutan dalam menangani masalah kawalan sempadan, dan paling membimbangkan kita sekarang ni ialah apabila pihak Menteri Kesihatan hanya mengatakan bahawa itu bukan kapal penumpang, itu hanya kapal kargo. Dia kata kapal kargo. Adakah kapal kargo tak ada manusia? Kapal kargo tentu ada manusia. Siapa dia manusia dia? Pilot. Sudah tentu ada kru atas kapal terbang, tentu ada manusia. Mesti ada manusia. Mesti ada manusia. Kemudian dalam sejauh mana kalau kita katakan bahawa kargo yang dibawa itu orang panggil di sanitize secara yang lebih menyeluruh, yang selamat, supaya dia tidak ada kesan-kesan virus itu dibawa, yang akhirnya pekerja di Malaysia ni pula pegang dan akhirnya bawa kepada orang lain dan sebagainya. Jadi semua ini menggambarkan bagi saya bahawa kelemahan kerajaan yang sangat-sangat ketara. Jadi saya cukup tegas, maknanya kerajaan kena berikan penjelasan macam mana mereka masih boleh membuka ruang penerbangan kepada negara-negara dan penumpang-penumpang yang balik daripada negara-negara yang ada kes yang sangat berbahaya. Kawalan sempadan tu satu lah tu. Ya. Yang kedua adalah dari segi masa kuarantin tu. Berubah-ubah tu. Kata tadi dulu dia tarik jadi 10 hari. 10 hari. Pasal menteri. Lepas tu lah jadi 14 hari. Ada negara tertentu sampai 21 hari. Jadi kita tengok ketidakseragaman ini mula dengan dia tak jaga sempadan, kan? Membiarkan negara-negara tadi masuk. Yang kedua, kuarantin dari segi masa dan kuarantin mekanisme dia tu. Dia duduk di mana? Kuarantin di mana? Kuarantin di rumah ke? Di rumah adakah jaminan mereka ni tidak ikut betul-betul SOP duduk di rumah sepanjang 21 hari tu? Jadi benda-benda yang macam ni yang kita nampak sangat lemah daripada kerajaan, yang akhirnya varian ni masuk dalam negara kita. Datuk. Itu bagi saya bahawa keadaan ini perlu dipertegaskan oleh pihak berkuasa lah bagi saya, khususnya untuk dia tak ada tolak ansur. Dia menteri ke, dia siapa ke, kalau dia balik daripada luar negara, kalau nak kuarantin mesti dikuarantin di tempat yang kuarantin. Tak boleh kita kata bahawa kerana dia menteri, dia Perdana Menteri, tak apalah dia kuarantin di rumah. Dia kuarantin di rumah, duduk di rumah. Ya, dia duduk di rumah, dia duduk dengan anak isteri dia. Dia duduk dengan Perdana Menteri, ada orang gaji, ada tukang masak, ada tukang kebun. Jadi sejauh mana kita boleh kawal anak-anak dia, anak dia, cucu dia tak kuarantin, anak dia tak kuarantin, tentu anak dia keluar. Kalau dia bawa jangkitan itu, kalau ada lah kan. Jadi bagaimana kita nak pastikan bahawa benda itu tidak merebak? Kerana anak dan cucu ini akan balik. Jadi tak boleh kita pilih kerana mereka ni VIP dan sebagainya, akhirnya menyebabkan mereka ini sebenarnya yang membawa benda itu keluar. Jadi sebab itu bagi saya bahawa dia perlu tegas lah bagi saya bahawa kalau balik daripada luar negara tak kira siapa. Jangan ada dua standard daripada pelaksanaan kuarantin ini.
kalau menteri, kita balik di rumah. Timbalan menteri balik daripada New Zealand lah, timbalan menteri wilayah. Okey, dia kuarantin di rumah. Kononnya negeri tersebut tidak mempunyai kes yang serius dan sebagainya. Jadi kita tak boleh beranggapan tak ada kes yang serius lalu kita berikan kelonggaran mereka untuk kuarantin di rumah. Ini bagi saya yang menyebabkan rakyat rasa bahawa bila ada rakyat yang sekarang ni kena kuarantin di rumah. Sebab itu kita duk tengok ada pergi 7-Eleven. Ada keluar sana, mereka kata kalau menteri pun boleh pergi ke mana-mana, boleh kuarantin di rumah, boleh keluar begitu begini. Jadi takkan kami nak ikut sepenuhnya. Masyarakat kita ni dia agak sukar untuk nak dikawal. Tetapi kita kena tunjuk contoh, pemimpin kena tunjuk contoh yang baik untuk supaya rakyat dapat ikuti. Kegagalan yang pertama tadi Datuk adalah kegagalan kerajaan mengawal mereka-mereka yang dijangkiti COVID daripada masuk ke dalam masyarakat. Mengawal kluster, mengawal semua tu. Yang inilah yang gagal mengawal kluster inilah akhirnya masuk dalam masyarakat yang kita sebut yang komuniti. Sekarang ni komuniti makin meningkat. Jadi gagal. Kerana political will tak ada, strategi tak ada, menyebabkan kegagalan pertama. Kegagalan yang kedua adalah mengawal sempadan. Datuk. COVID ni akhirnya cara untuk kita nak selesaikan jangkitan COVID ini adalah dengan vaksin. Vaksin. Negara-negara maju ada yang dah sampai 70%, 60%, dan dengan ramainya rakyat mereka ni dah sampai ke angka yang ada imuniti tadi, akhirnya jangkitan ini dapat diturunkan. Ini yang berlaku di Eropah, kan? Negara-negara Eropah semua dah turun dah. Semua dah turun dah. Kita vaksin ni ada dua benda lah Datuk. Satu dua kementerian lah. Satu kita sebut orang lah di bawah Datuk, di bawah KJ ni yang kontrol, yang beli apa semua tu. Dia gagal dah satu. Gagal untuk mendapatkan vaksin dalam masa tertentu dan jumlah tertentu. Gagal. Yang kedua, yang ni Kementerian Kesihatan lah pula. Bagaimana dia distribute tu? Kan? Sangat lambat. Sampai hari ni dah melenjun. Kalau kita, hari ni 1 juta baru Datuk. Yang daftar 12 juta. Yang daftar. Yang tak daftar lagi ramai. Jadi bagaimana proses ni perlahan sangat. Kalau kita berjaya percepatkan ni, kan, kita harap PKP ni fokus ni, tumbuhan ni. Kalau kita berjaya bagi suntikan sekurang-kurangnya dos yang pertama. Sebab ada studi yang sebut dapat dos yang pertama 3 minggu selepas tu ataupun sebulan selepas tu, 4 minggu bagi dos yang kedua, lagi cantik dia punya imuniti dia. Jadi ni kegagalan yang ketiga adalah kegagalan kerajaan dari segi vaksinasi. Satu kementerian yang mendapatkan sumber bahan vaksinasi, dan yang keduanya adalah yang melaksanakan. Datuk, komen. Ini satu yang sangat menyedihkan kita lah. Awalnya kita ni tunjuklah kata punya hebatlah kepada rakyat ni buat majlis sambutan vaksin. Saya ingat tak pernah ada lah negara dalam dunia ni buat majlis sambutan vaksin, majlis sambutan vaksin. Jadi menteri sampai beberapa menteri, ketua-ketua pengarah ni turun ni sambut vaksin ni. Oh, ini kehebatan Malaysia, nak tunjuk pada rakyat Malaysia seolah-olah kita menang Olimpik ni, bawa balik piala seolah piala sampai. Jadi saya agak ini menjadi satu bahan jenaka lah bagi saya. Kita tak perlulah nak bangga kita telah berjaya ambil vaksin. Yang kita nak bangga ialah bagaimana kita nak distribute vaksin tersebut supaya lebih cepat, lebih banyak orang boleh mendapat vaksin. Ini kalau yang hormat tengok dari sudut dalam angka, ketepatan angka antara dua orang menteri berbeza. Antara KJ dengan Adham Baba. Ini kejap saya nak cari ada angka yang sangat berbeza.
iaitu mana dia? KJ kata 3.5 juta telah dapat full dose. 3.5 juta? 3.5 juta orang ataupun dos. 3.5, dia sebut 3.5 juta full dose. Adang Baba, jumlah pemberian vaksin COVID-19 setakat 2 Jun 2021 ialah 3.212 juta 873,000 dos. Campur 105,565 pada 2 Jun. Jumlah yang terima dos pertama ialah 2 juta 98,189 orang. Daripada jumlah itu 1 juta .114684 yang telah terima dos kedua. Dia berbeza angka. Satu angka yang berbeza. Dia perbezaan tu 1 juta lebih tu. Jadi saya nak gambarkan lintang pukangnya kabinet kerajaan Perikatan Nasional. Kalau berbeza tu Datuk, 14 juta dengan 15 juta okeylah. Maknanya ramai dah. Yang ni baru 1 juta sikit. Saya tak boleh fikir macam mana boleh wujud satu perbezaan yang seperti ini. Nak menggambarkan tak ada grup WhatsApp ke? Tak ada grup WhatsApp, tak mesyuarat betul ke untuk ketepatan dari sudut angka ni? Jadi bagi saya bahawa ini kecelaruan lintang pukang kabinet yang ada. Jadi menyebabkan kita lihat bahawa masing-masing menteri ni dia nak tunjuk dia hebat. 3.5 juta. Dia pun tunjuk 3.3 juta. Masing-masing nak tunjuk hero. Nak tunjuk hero kata, ini kejayaan kita dalam menangani masalah isu untuk memberikan vaksin kepada orang ramai. Jadi semua nak tunjuk kata akulah. Bukan pasal dia. Ada aku, bukan pasal dia. Jadi ini satu yang sangat memalukan kita. Baik, yang kedua ni kita tidak boleh meragui lagi bahawa memang perlahan, memang slow. Dan yang keduanya menyusahkan orang. Proses vaksin ni sepatutnya dipermudahkan, tapi sebaliknya dia menyusahkan orang. Contoh saya nak beritahu kepada Yang Berhormat. Isteri saya besok saya duduk di Taman Al-Walid. Taman Al-Walid dia ni dah dekat dengan Lok Stang. Sepatutnya dekat dengan klinik kesihatan di Jalan Datuk Kumar. Itu paling dekat. Isteri saya bukan minta, dia melalui MySejahtera. Saya bukan pergi minta kepada doktor bagi isteri saya dulu, ada. Melalui sistem. Dia dihantar ke klinik pokok Sena. Lebih daripada 10 km. Kawasan rumah saya ni dalam daerah Kota Stang, PKPD. PKPD ni dia mesti dalam radius 10 km. Dan dia hanya boleh kalau nak kata seorang penumpang dengan seorang, itu tak apalah. Itu tak apa, maknanya dia boleh naik Grab dan sebagainya. Tapi saya nak sebutnya ialah jauh. Anak saya berada di Bandar Puteri di Bukit Mahkota. Dia dalam bulan Jun ni juga, berapa belas hari bulan saya tak ingat, 14 hari bulan, dia kena mari dapat suntikan vaksin di mana? PWTC. Berapa puluh kilometer jauh. Bayangkan kalau warga mai, Yang Hormat, isteri saya masuk golongan warga mai. Bayangkan kalau warga mai dia nak pergi jauh, dia kata malas lah jauh, aku sakit pinggang, nak naik kereta lama-lama, dia kata jadi payah. Jadi ini saya fikir bahawa sepatutnya sekarang ini kita dah buat di dalam komuniti. Ini pun dalam komuniti, tapi lebih dekat dengan komuniti. Contoh saya sebut Dewan Sekolah. Dewan Sekolah. Tak kira daftar tak daftar, mari. Tak cucuk lagi, mari cucuk, terus daftar, terus cucuk. Boleh buat. Sekarang ni pun klinik-klinik boleh buat. Macam yang belum daftar pun kadang-kadang klinik boleh berikan suntikan. Bila orang tak mai, dia akan cari, sebab bila dah keluar vaksin itu, dia tak boleh lebih berapa jam, dia mesti digunakan. Kalau tidak, kita akan mengalami kerugian yang besar. Jadi dia kena panggil siapa pun yang ada standby dan sebagainya, terus cucuk. Jadi mari daftar, terus. Jadi kita buat dalam komuniti. Sekolah cuti kan, Dewan Sekolah besar, tak payah nak sewa kemah. Ini
perbelanjaan sewa kemah saya baca dalam tu berapa ratus juta kemah dan fasiliti yang lain ni digunakan untuk ada orang lain pula buat duit, sedangkan di dewan sekolah kita tak perlu berat sewa tu. Lebih dekat dengan masyarakat, siapa dia? Masjid, pekarangan masjid, dewan masjid yang ada lebih dekat, kita boleh guna imam. Ini akan mengurangkan lagi masalah kepercayaan orang kepada vaksin ni. Kan ada golongan-golongan agama yang duk buat cerita ni vaksin ada babi. Ada vaksin ni daripada Israel. Ni sentimen marah pada Israel ni tinggi sekarang ni. Jadi bila habaq kata ini daripada Israel, jadi orang tak yakin. Jadi kalau kita guna imam, gunakan jabatan agama, majlis agama, beri arahan, beri taklimat kepada imam-imam, mesti panggil semua anak qaryah mari di masjid buat suntikan vaksin. Jadi orang akan lebih yakin penyelesaian vaksin ini merupakan penyelesaian kepada soal keyakinan orang. Jadi ada kadang-kadang golongan-golongan agama, ustaz-ustaz, ini ada seorang ustaz minta maaf pula dah. Bila ada orang buat report baru dia minta maaf. Dia buat U-turn, dia kata saya macam Imam Syafi'i dululah, di Iraq dia fatwa lain, di Mesir dia fatwa lain. Jadi dia kata ikut situasi, sedangkan dia duduk jalan Koran Nerang ya. Dia bukan duduk di Mesir, dia pergi mengaji Mesir dulu. Jadi ini kadang-kadang yang saya fikir bahawa pihak kerajaan kena melihat lebih jauh. Kita kena pergi lebih dekat dengan masyarakat untuk berikan kemudahan, bukannya memberikan kepayahan kepada orang ramai. Dalam satu posting Datuk, saya tag kepada Menteri Kesihatan Datuk Seri Adham Baba. Saya tag juga kepada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah. Saya kata hak semua tadi itu gagal. Tapi tolong fokus pada satu benda ni, vaksin. Buat sungguh-sungguh bagi berjaya hak ni, bagi rakyat dapat semua Datuk dalam masa yang terdekat ni, supaya rakyat ada imuniti, supaya penularan COVID ini berjaya disekat. Sampai sekarang pun kita tak nampak pengurusan hak awal, hak Datuk kata tadi tu pun fail. Jadi macam mana kerajaan ni? Kita nampak hak tadi Datuk, kerajaan bercelaru. Punca utama adalah kerajaan bercelaru. Kerajaan gagal, kerajaan bercelaru nak handle vaksin. KJ handle vaksin je. Kan? Tak apalah hak lain gagal. Handle hak ni betul-betul bagi rakyat dapat semua ni. Rakyat tak mai. Itu banyak-banyak benda yang boleh macam Kementerian Kesihatan contohnya, guna keseluruhan rantaian klinik kerajaan, klinik desa, klinik kesihatan daerah, klinik kesihatan, klinik desa, guna keseluruhan kawan-kawan kita GP yang telah sanggup daripada dulu. Jadi kalau boleh guna semua tu dalam masa PKP 2 minggu ni, bagilah rakyat dapat sampai 10 juta. Kalau dapat setengah juta ataupun dapat 200,000 sehari, 300,000 sehari pun saya rasa dah cukup. Yang ni baru berapa sehari kan? Betul. Saya ingat saya kalau mereka buat macam saya sebutkan tadi, macam disebut oleh doktor, buat di klinik desa, di komuniti, di masjid dia. Saya ingat ramai sukarelawan terdiri daripada mereka yang pernah berkhidmat dengan hospital dulu, dengan klinik, staff nurse ataupun nurse biasa, kemudian HA. Mereka ni yang dah baru besar. Mereka sedia untuk jadi sukarelawan. Saya kata lebih mudah untuk kita ambil. Ada tamai saat tu imam panggil, ni tolong mai jadi sukarelawan ni untuk membantu pihak klinik nak buat suntikan. Ini yang sepatutnya dibuat.